Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kepada kumpulan BGS 201 ke sesi pembentangan pra-projek untuk kumpulan BGS 201. Baik, pada pagi ini anda semua akan membentangkan hasil perbincangan dan juga cadangan untuk pra-projek anda semua. Dan sebelum kita teruskan dengan sesi pembentangan, saya ingin maklumkan kepada anda semua bahawa sesi ini akan dinilai oleh saya, Cikgu Hasnan Salim dan juga Cikgu Nurhaiza. Sebenarnya tadi dia ada baru masuk, okey, Cikgu Nurhaiza untuk menilai bagaimana bentuk dan persembahan pembentangan ini. Baik, tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan wakil kumpulan BGS 201 untuk meneruskan sesi pembentangan. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Hasnan yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam kasih sayang pada untuk semua. Yang dihormati Cikgu Hasnan bin Salim dan Cikgu Nurhaiza binti Cik Mat. Yang dihormati barisan guru pembimbing iaitu Cikgu Muhammad Azni bin Abu Hassan. Guru bimbing guru pembimbing guru bimbingan dan konseling SMA, MA, IWP dan Cikgu Siti Nursyida Muhammad Rosdi, guru bimbingan dan konseling SMK Taman Nusa Damai dan seterusnya sahabat-sahabat PARS kumpulan BGS 201 yang dikasihi sekalian. Pada hari ini kami akan membentangkan pra-projek kumpulan yang bertajuk Pembangun Web. Sebelum tu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Saya Muhammad Asyid bin Norman sebagai ketua projek, Nur Fazilia binti Roslan sebagai penolong ketua projek, Maisara binti Zulkifli sebagai setiausaha, Muhammad Azim Malaysia bin Baharudin sebagai bendahari, Muhammad bin Abdul Latif sebagai JK, Hasya Frida binti Muhammad Fitri sebagai JK, Ahmad Hakimi bin Fazli sebagai AJK dan Budi Ai binti Muhammad Nizam sebagai AJK. Cikgu Muhammad Azni dan Cikgu Syida sebagai guru, selaku guru penasihat. Kami ada membuat pengagihan tugasan dan seorang akan mencari maklumat lah. Contohnya Hazim dia akan mencari pengenalan kerjaya web developer dan gambar-gambar. Guru lain pula dia akan cari trade minat kerjaya web developer. Maisara dia akan mencari trade inventory personality web developer. Fazlia akan mencari scope atau bidang kerja web developer. Adif kelulusan akademik untuk jadi web developer. Maaf, tadi ada kerja. Dan Hasya mencari maklumat tentang risiko dan cabaran kerja web developer. Saya cari peluang pekerjaan web developer di Malaysia. Hakimi mencari membuat rumusan dan susunan bahan. Saya selaku ketua menolong mereka dengan mengenal pasti individu yang bekerja dalam bidang web developer dan melaksanakan temu bual dengan individu yang bekerja sebagai web developer. Seterusnya, objektif kami membuat projek ini. Pertama, memberi pendedahan awal kepada semua pelajar SMK Taman Nusa Damai dan SMA, MA dan BP tentang kerjaya web developer dengan lebih terperinci. Yang kedua, menjadi salah satu platform untuk menyampaikan maklumat tentang kerjaya web developer. Yang ketiga, menjadi bahan bantu rujukan murid untuk membina laluan kerjaya dengan jelas dan tepat. Yang terakhir, sebagai bahan rujukan lepasan SPM, matrikulasi, STPM dan asasi. Sasaran kami pula ialah pembimbing rakan sebaya iaitu PRS,
semua murid SMK Taman Sedamai dan SMAM AWP dan sekolah rendah dan menengah di Malaysia. Yang ketiga, semua lepasan SPM, matrikulasi, STPM dan asasi. Sebagai maklumat tambahan rujukan untuk memilih kerjaya lebih jelas. Yang terakhir, masyarakat untuk memberi pendedahan awal kepada orang ramai untuk menerokai tentang kerjaya pilihan. Penerangan ringkas projek. Kami memilih tajuk ini kerana bidang ini cukup menarik untuk dipelajari dan difahami. Selain itu juga, kerjaya ini juga selari dengan masa kini iaitu revolusi industri 4.0 yang menggunakan teknologi di dalam kehidupan seharian. Di samping itu, masih ramai dalam kalangan murid yang masih belum mengetahui bidang kerjaya ini secara terperinci. Kami memilih tajuk ini melalui undian kumpulan semasa proses penghasilan tugas setiap ahli kumpulan. Langkah-langkah kami membuat projek. Kami bermesyuarat dan melakukan perbincangan tugasan melalui Google Meet dan WhatsApp. Kami membahagikan tugas. Yang ketiga, bimbingan secara berterusan daripada guru penyelia. Yang keempat, mengumpul semua maklumat dan menyimak kesahihan dan kesesuaian. Menyiapkan slide pembentangan dan membuat pembentangan pra-projek. Mencari dan mengumpul maklumat kerjaya yang dipilih. Mencari personalia yang bekerja dalam bidang pembangunan web untuk sesi temu bual. Dan yang terakhir, menyiapkan tugasan e-book kerjaya mengikut garis panduan dengan tepat dan betul. Ini jadual pelaksanaan kami. Taklimat tugasan pada 11/7/2020. Pelantikan jawatan kuasa pada 12/7/2020. Agihan tugasan pada 12/7/2020. Pengumpulan maklumat pada 12/7 hingga 15/9/2020. Penyediaan slide pembentangan projek pada 1/8 hingga 21/2020. Pembentangan slide pada 22/8/2020 dan proses penghasilan projek 23/8 hingga 15/9/2020. Impak projek ini pada diri, rakan, sekolah, masyarakat dan negara. Pada diri, pada diri sendiri, dia akan meningkatkan ilmu pengetahuan baru dan meningkatkan pelbagai kemahiran seperti kemahiran komunikasi, kemahiran membuat keputusan dan kemahiran menyelesaikan masalah. Impak kepada rakan pula dapat meningkatkan ilmu pengetahuan baru. Impak kepada sekolah dapat melahirkan murid yang mempunyai ilmu pengetahuan yang pelbagai dan dapat menjadikan bahan yang boleh digunakan oleh pelbagai sekolah untuk semua murid. Impak kepada masyarakat dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang sesuatu perkara. Dan impak kepada negara yang dapat memajukan negara. Impak negara daripada masyarakat yang berilmu pengetahuan. Harapan kami selepas projek, kami berharap agar projek ini menjadi pencetus kepada kami untuk menghasilkan pelbagai bahan yang memberi impak kepada kami dan orang lain. Kami juga berharap projek ini dapat digunakan pakai dan disebarkan kepada pelbagai kelompok sasaran. Selain itu, kami juga akan menyiapkan projek ini dengan baik dan berkualiti agar projek ini dapat disebarkan kepada semua PRS, semua murid sekolah rendah dan menengah melalui pelbagai platform seperti media sosial. Penyampaian dan akhir sekali, ia dapat membantu pengguna bahan projek ini dalam kehidupan mereka. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kumpulan BGS 201. Dipersilakan Cikgu Nurhaiza. Assalamualaikum dan selamat sejahtera ya kepada ahli kumpulan ni. Alright. Pertama, cikgu nak bercakap, tahniahlah kerana dapat juga menghasilkan satu projek ya, iaitu lab developer ya, mana projek ni memang sesuai lah untuk revolusi 4.0. Cikgu nak sentuh mengenai slide cikgu tengok slide kamu tadi, cikgu ingatkan mata cikgu yang kabur cikgu pakai cermin mata, rupanya memang kabur kamu punya slide tu maknanya penggunaan warna dalam slide kamu tu tak sesuai dengan background ya, jadi macam cikgu terpaksa
bergantung sepenuhnya dengan vokal kamu, ya. Dan vokal kamu pun seperti berbisik saja. Dan cikgu pasal mendekatkan telinga cikgu dekat slide ni senang nak tahu apa benda yang kamu cakap sebenarnya, ya. Muhammad Asif, ya. Okey. Yang pertama, slide tak jelas, font warna menyebabkan kekaburan, ya. Maknanya cikgu rasa kena adjust sikit dah nanti slide tu. Skop tugas jelas. Sasaran kamu pun okey, baik, ya. Kamu dapat menunjukkan sasaran dengan baik. Dari segi perincian tugas, cikgu nampak anda buat undian, ya. Jadi bila anda buat undian, cikgu andaikan majoriti ahli kumpulan kamu bersetujulah dengan tajuk ini. Dan proses kerja juga cikgu nampak agak jelas kamu buat dan siap ada jadual pelaksanaan lagi, ya, tarikh-tarikh yang kamu letak. Cuma cikgu tak pastilah adakah kamu follow jadual yang kamu buat tu, ya. Kalau anda kata kamu follow, bagus, tahniah. Dari segi impak, ada untuk diri, keluarga, masyarakat dan negara. Tetapi untuk keluarga, masyarakat dan negara tu sekiranya macam tidak berulang ayat tu, lagi baiklah, ya. Macam untuk rakan apa, untuk masyarakat apa, ya, untuk negara apa, macam spesifikkan untuk rakan, masyarakat dan negara. Harapan pun bagi cikgu sangat jelas, ya. Cuma cikgu rasa lebih baik anda buat kata-kata kunci daripada anda buat skrip, sebab nampak sangat, ya, pembentang seperti membaca slide, ya, dan sedangkan slide tu pun mungkin anda ada masalah untuk bacanya. Overall cikgu rasa tahniah, terima kasih. Itu saja dari cikgu. Okey, terima kasih Cikgu Nohaiza. Okey. Di pihak saya secara jujur saya tidak ada masalah dengan butiran-butiran yang telah dinyatakan. Objektif, sasaran, penerangan, semua tu saya tak ada masalah. Saya kagum dengan bahagian penerangan sebab ada siap dengan jadual pelaksanaan yang lain daripada yang lain yang mana kumpulan lain memang tak buat. Dan yang itu saya sangat sukalah dengan cara macam tu, memang nampak jelas lah ke mana hala tuju tu. Okey. Cuma mungkin di bahagian penerangan kena tambah sikit tentang apa perancangan kumpulan, selepas ni nak buat apa, dia punya tu macam mana, nak dapatkan bahan macam mana. Okey. Personalia pun ada kata mencari personalia tapi tak nyatakan siapa cadangan personalia yang nak dicadangkan. Saya nak kena tahu juga. Kalau kata ada personalia, siapa orangnya, nama dia siapa, apa tugas dia, kerja dia apa, dekat mana, berapa lama. So benda-benda info-info macam tu kena ada dalam slide. Supaya kita boleh tahu, okey, maknanya orang yang kamu cari jadikan sebagai personalia ni orang yang sesuai. Maksudnya macam tu, okey. Yang lain semua saya okey, tak ada masalah. Cuma saya kurang berpuas hati dengan penggunaan design, slide, font, susun atur yang tak sekata. Yang itu buat saya jujur saya kata, bila saya tengok je slide ni, saya kata dah saya malas nak dengar dah apa yang kamu nak cakap. Sebab fokus saya kepada slide tu hilang terus. Totally hilang. Okay, penggunaan font out, teruk. Saya cakap terus terang, memang teruk. Font dia tak kena langsung. Kena faham, dalam membuat pembentangan, font sangat memainkan peranan yang penting. Okay, walaupun kamu nak buat semua huruf besar, tak ada masalah, tapi mestilah ada jarak dia, ada space dia, ada dekat mana ruangan yang perlu kita tu. Yang ini memang dah lah tulisan tu macam tu, lepas tu dengan rapat-rapat saya nak baca, memang sakit kepala, memang sakit mata tengok. Saya terus cakap, memang saya jenis direct, saya akan cakap yang ni memang salah. Memang kalau kata saya diberi peluang untuk bagi markah, saya bagi kosong terus untuk kumpulan ni punya presentation. Seriously saya cakap, tolong ambil orang kata tolong ambil peduli dengan apa yang dinyatakan ini. Okay, so font sila tukar, memang tak kena langsung. Kalau nak guna semua huruf besar, cari font yang bagus dan ada space yang cantik. Kalau tidak, gunakan yang macam biasa, huruf besar dekat depan, yang lain tu semua huruf kecil ke apa. Pastikan susun atur tu baik, bagus. Sebab kita orang yang kat luar ni nak baca apa yang kamu bentangkan. Okay, kalau buat macam ni macam lepas tu saya nak tanya Hasif, awak dah bersedia untuk membentang ke tidak? Sila jawab. Ada Hasif? Awak sebenarnya bersedia atau tidak membentang ni sebenarnya? Ada tak Hasif ni? Dalam ni tadi ada. Hilang dah. Hasif, kamu unmute tu.
Buka mic, Hasif. Sila jawab soalan saya. Awak bersedia ke tidak sebenarnya membentangkan ni? Kerana totally saya nampak memang tak bersedia. Satu. Okay, baca tu memang salah satu cara lah untuk tak bersedia. Lepas tu awak macam dengan tak ada confidentnya masa membentang. So macam saya memang seperti saya kata, konten kamu bagus tapi cara bentang susun atur tu saya rasa out betul lah, serius. Ini first, minta maaf saya cakap, first kumpulan saya rasa memang macam nak marah kerja. Kamu ni buat kerja betul-betul ke tak betul sebenarnya? Nak kata macam tu. Tapi totally lah memang saya tak berpuas hati dengan cara kerja yang macam ni. Okay? So memang perlu tukar, font tu macam memang kena tukar, susun atur kena pastikan betul, skop tugas tadi saya tengok kamu buat skop tugas tu terlampau. Orang kata kita ada jadual, ada table. Tak gunakan table untuk buat. Contohnya namanya contohnya Hasif. Okey, skop tugas buat apa. So dia akan jadi lebih cantik. So daripada buat macam tu, ini presentation untuk kita bawa peringkat negeri kebahasaan ya, bukan kita buat presentation untuk tahap sekolah ataupun dengan kawan-kawan. Benda ni kena betul. Saya lihat seolah-olah kumpulan ni macam terlalu bermain-main dalam isu ini. Okey. So kamu tak tengok ke macam mana rakaman yang sebelum-sebelum ni, kumpulan-kumpulan yang sebelum ni? Okey? Kumpulan-kumpulan sebelum ni pun ada juga masalahnya, cuma tapi dia terlalu, yang ini memang nampak sangat teruknya. Minta maaf lah saya cakap kepada guru pembimbing tu, memang nampak sangat. So saya memang kurang berpuas hati lah dengan prestasi kerja kat sini. Konten bagus, tapi sayangnya bab-bab yang kadang-kadang konten bagus tapi bab-bab yang asas ni tak bagus, dia memang spoil mood bila baca. Okay, so tolong sangat-sangat dari segi tu. Saya tak tahulah sama ada kamu ni membahagikan tugas untuk membuat slide ni ataupun kamu hanya bagi pada seorang untuk buat. Okay, janji siap, janji tu, okay, bentang. Okay, saya tahu kat skot dalam kumpulan ni ada yang duduk asrama, itu bukan isu yang patut dijadikan isu. Maka sepatutnya benda-benda macam ni kena adjust betul-betul, cantikkan betul-betul. Okay? Sebab kita nak benda ni benda serius, bukan benda yang main-main. Okay? Orang lain pun orang kata ada banyak masa yang digunakan, ada banyak kerja nak dia buat untuk siapkan benda ni, tapi mereka boleh laksanakan dengan baik. Jadi kenapa dia jadi macam ni? So tolong perbaiki benda-benda macam ni. Okay? Saya saya jujur kalau ikut pandang saya nak cakap je dengan guru penilai, saya nak reject je. Tapi saya rasa tak adil untuk kamu. Sebab mungkin kamu dah bersedia, mungkin dah banyak buat kerja kan semua tu. Okay, fine. Kita boleh luluskan. Kita boleh luluskan kumpulan ni dengan syarat buat major correction. Yang mana selagi kamu tak hantar kepada saya yang betul-betul terbaik punya, hasil yang terbaik, selagi tu kamu tak boleh buat projek ni dan seterusnya. Dan saya minta guru pembimbing ambil maklum dengan perkara ini, tolong bantu bimbing mereka supaya boleh buat dengan lebih baik lagi. Okay? Sebab ini bukan perkara main-main. Okay? Kita membawa image. Untuk makluman kamu, pihak jabatan, pihak KPM sedang memandang kita. So kalau ini hasil kerja yang kamu keluarkan untuk program ini, memang lepas ni kita reject terus. Sekolah kamu kita takkan lagi jemput untuk jadikan sebagai peserta. Program-program macam ni kita nak buat betul-betul. Kayu ukur, ada kayu ukur. Tolong rujuk balik dengan YouTube dan sebagainya. So, saya minta maaf, saya memang kena hari ni memang saya rasa mood saya spoil sikit. Okay, kalau lain-lain tu rasa macam okey, cantik. Tapi yang ini memang tak tahu kenapa. Tiba-tiba saya rasa memang saya kena cakap something. Sebab mungkin kamu rasa apa saya tak tahulah secara jujurnya, tapi saya perlu cakap benda macam ni. Sebab kita kena ambil serius dengan benda-benda macam ni. Okay? So saya nak kamu buat major correction supaya benda ni mesti dilaksanakan dengan baik. Jangan take for granted benda-benda macam ni. Mungkin ada setengah daripada kamu mungkin ada masalah tak nak bagi kerjasama. Tolong bincang dengan baik-baik, dengan ahli kumpulan, dengan guru penasihat masing-masing. Bincang, cari solution yang terbaik. Perkara kita boleh bincang elok-elok, insya-Allah tak ada masalah. Okay, jadi saya minta sangat-sangat tolong ambil perhatian yang serius tentang perkara ini. Okay, so saya rasa itu saja di pihak saya.
Apa-apa pun, kalau ada masalah boleh rujuk balik dengan guru penasihat kamu dan guru penasihat boleh rujuk balik dengan saya untuk pencerahan beberapa perkara yang mungkin perlu diambil perhatian. Okey? Ada sebarang, mungkin ada yang nak tambah? Okey? Mungkin ada yang di kalangan ahli kamu nak cakap apa-apa ke? Silakan, saya bagi peluang sebelum kita tamatkan sesi ni. Ada? Tak ada? Okey, tak ada, tak apa. It's okay. Bermakna kamu bersetuju dan juga kamu sanggup terima lah apa yang telah disampaikan oleh rakan-rakan oleh saya dan juga cikgu-cikgu yang lain. Okey. So itu saja daripada pihak saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kamu kerana atas kesudian untuk membentangkan pada hari ini, dan saya harap lebih banyak penambahbaikan yang lebih baik lagi dapat dihasilkan untuk yang seterusnya. Okey. Dan saya harap benda ni diambil serius. Okey, perkara-perkara ni mesti diambil serius dalam melaksanakan tugasan seperti ini. Okey. Itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.